apa yang Nabi SAW suka buat. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, mak aku dah meninggal dah, so apa yang aku boleh buat untuk nak ingat pada dia ni, nak kenang pada jasa dia apa? Nabi kata, buat apa yang mak kamu suka buat, benda-benda baik lah. Kalau dia buat semua tu, berlaku baiklah dengan orang yang dia baik. Maka tuan-tuan, sunnah Nabi SAW ni terlalu banyak. Saya yakin di antara saya dan tuan-tuan ni banyak yang kita belum buat dan belum tunai pun. Jadi jom kita ambil benda yang saya rasa, saya kira-kira mudah, bukan mudah, yang boleh kita terus laksanakan dalam kehidupan harian. Sebab kebanyakan kita ni duk main masjid dah, cuma kita nak tambah salah satu benda lagi yang Nabi suka. Dulu kali pertama saya jejakkan kaki di tanah Arab di Mesir tahun 2012. Saya habis degree saya di sini, saya buat master di sana. Sampai jadi Mesir, kebetulan waktu bulan Rabiul Awal, saya tengok ada satu pembudayaan di sana. Mereka suka bagi coklat dengan manisan kepada budak-budak. Budak-budak perempuan mereka akan bagi hadiah anak patung yang kecil-kecil tu. Mula-mula kita satu dua kedai tu tak rasalah pelik, tapi main sepanjang jalan, sepanjang bulan tu benda tu berlaku. Kemudian saya tanya kepada abang-abang sini, awak mereka duk banyak bulan ni, banyak sangat duk bagi hadiah ni? Dia berkata, ustaz, yang ni adalah sempena bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar disebut. Bila bulan Rabiul Awal, budaya orang Arab ni dia mengambil daripada salah satu benda yang Nabi suka buat adalah baginda Nabi SAW suka ikram kanak-kanak, memuliakan kanak-kanak dengan memberikan hadiah kepada mereka. Di Taiping ada satu masjid, habis je mayang maghrib, budak-budak ni terpa kat seorang Pak Long tu, meneru pi. Tok imam depa tak mai kat saya ke apa, depa nombor 2. Dia terpa pi kat satu dulu. Salam ni peluncung ni macam tu. Nya sayang sungguh. Saya dah tengok pelik dah apa dia Pak Long ni buat ni, sampai budak-budak ni pulun ni beratok memanjang mencari tapi duk beratok nak salam. Habis kuliah apa semua, main isyak, duduk dalam bilik makan dengan AJK. Saya tanya depa, awak budak-budak tu salam kat Pak Long tu suka sungguh, merimpik ni, kiri kanan ni penuh. Dia berkata, ustaz, Pak Long tu hari-hari dia akan bawa je benda-benda ceklet-ceklet, manisan-manisan, dia suka bagi kat budak-budak. Kalau tak ada benda tu, dia akan bagi duit shilling, seorang 5 rupang, seorang RM1. Dia tak bagi banyak pun, tapi budak-budak jadi syok. Jadi bila budak-budak ni dia ikhlas, dia suka ke orang, dia suka sungguh. Kalau dia meluat, kalau tuan-tuan dia meluat sungguh, jangan buat main. Tak jadi duk cengih, tak tentu arah, marah depa kat masjid lebih pada 3 line lagi. Suruh marah budak-budak kalau dia tak suka. Kita sayanglah tuan, sebab depa baru nak belajar untuk duduk di sini. Dia memang kadang-kadang ada gangguan lah budak-budak ni. Macam tengok duk mayang tadi, dia langgar dinding, dia rasa dia balas pintu slide tu berdegung kan. Tak apalah budak-budak yang kita sesati, kalau orang tua pergi langgar tu nak lari balik, tengah-tengah mayang dia lari balik, tersesati lah. Budak-budak lari tu biasa. Yang kita patut sesati kalau budak orang tua makin lari jauh pada masjid. Tua-tua dah tak pernah sampai masjid lagi, tu kena sesati. Budak-budak bising ni dengar suara-suara mereka, tak apa. Yang kita sesati orang tua-tua dalam masjid duk sembang. Jadi malam ni kita ambil beberapa hadis Nabi sebagai panduan berkat bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan tuan-tuan kita doakan. Saya ucapkan tahniah lah pada pihak masjid yang boleh mendatangkan ramai kanak-kanak pada malam ni. Moga istiqamah lah. Kita yang mak ayah ni bawa lah anak-anak. Saya runtun habis anak 4 orang. Anak saya 6, semua lelaki, latu-latu semua. 2 orang ni kecil sangat, nak berumai tak padan, dia berguling riau dalam masjid. Saya tadi nak buat apa. Tak apalah, saya faham dapat duduk sat. Ambil kebaikan lah. Baik, yang pertama kita ambil dulu fadilat berkaitan masjid dan masjid tu sendiri. Mai masjid tu dapat fadilat apa? Di dalam beberapa hadis Nabi SAW
Berkaitan bab masjid ni tuan-tuan, terlalu banyak kalau kita tengok. Nabi SAW sebut di dalam hadis, di antaranya Nabi kata, berikanlah kabar gembira, basyir masyaina fi, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan masjid. Ulun duk mai tadi dengan motor, yang mai jalan kaki, yang mai dengan kereta, mai pula tengok-tengok maghrib, daripada ceramah maghrib dia pergi ke isyak, tunggu pula bebai-bebai pun gagah tunggu juga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, kata Nabi SAW, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ni janji Nabi dah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh bermujahadah, pulun duk gagah ni, patut waktu maghrib isyak ni dia panggil peak time. Kalau dekat siaran televisyen ni, inilah waktu yang cerita best-best, rancak-rancak ni. Pukul 7, pukul 8 tu drama, tuan-tuan ingat, biasa-biasa. Suamiku abang potong. Oh tu semua cerita hak. Maklum kalau tak tengok tu, maklum hilang 1/3 nikmat dunia. Oh jangan dah buat main. Paling tinggi siaran televisyen ni adalah di antara pukul 7 hingga pukul 9. Ini dikeluarkan laporan daripada pihak media ni. Macam tanyalah ustaz, saya setiap hari Jumaat tanyalah ustaz, dia memang dah ada peminat-peminat dia dah. Rating dia sekitar mungkin saya rasa 800,000 ke 1.2 juta. Itu untuk tanyalah ustaz. Tapi yang kata pukul 7 sampai pukul 9 ni mencecah, kadang-kadang tu sampai 2 juta orang sekali ganda. Dan itulah di antara waktu maghrib dan isyak yang kita bimbang-bimbang, di antara bainal maghrib wal isyak itu adalah waktu yang sangat singkat solat. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Yang dikatakan di antara maghrib dengan isyak ataupun waktu-waktu solat ni, bukan kata tak semayang, kena tahu. Kita semayang lambat pun Nabi bagi ancaman. Nabi kata apa? Man jama'a baina salatain, barang siapa yang jenis suka menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Hak jenis perangai dia suka semayang, jenis mekngot ni, jenis ralik ni, merendang, habis main bola duk lepak lu dekat padang bola, sembang lu duk ulas lebih pada pengulas bola sepak. Sampai pukul 7.30, 7.45 baru dia derah motor nak balik rumah, mandi dulu. Pukul 8 keluar pada beli ayat, kalau nak selum kain plekat, nak semayang, hampang sejadah. Pukul 8 suku baru nak angkat takbir, 8.20 orang azan. Ataupun yang duk tengok drama Melayu dulu, pukul 7 drama start, 7 suku baru azan maghrib. Dia tunggulah, dia tahan tu sampai habis pukul 8 tu. Kalau nak semayang telah-telah, celah-celah tu, takut, dia kata takut terlepas momen-momen yang best. Takut dia terlepas momen-momen yang sepatutnya dia dengar. Pukul 8 baru nak pergi ambil wuduk, 8 suku baru nak ikat telekung. Telekung pula jenis ada 18 ikatan ni. Daripada atas macam ngetiang instru, bawah tu ada macam sengguguk yang katok puru lah apa semua benda tu. Sampai nak ke bawah tu tuan-tuan, 8.20 baru boleh angkat takbir, bagi salam azan isyak. Nabi kata apa? Orang yang sengaja menghimpunkan dua solat dalam satu waktu tanpa keuzuran, tak ada apa saja jenis semayang lambat ni, mekngok, dia buat ralik gitu, sebelah kakinya menempa nama dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Ni bukan tinggal semayang lah, semayang tapi jenis passion semayang lambat. Jaga. Sebab tu anjuran Nabi ni minta kita main sembahyang di masjid. Sebab apa? Nak mengambil fadilat solat pada waktu afdal. Waktu afdal ni apa? Waktu yang paling baik kita sembahyang adalah waktu yang kalau kita dapat mengangkat takbir bersama dengan imam. Dia bukan masbuk, dia bukan main lambat sikit ke apa, betul-betul cun-cun sembahyang itu, imam angkat takbir, dia boleh angkat takbir. Tu waktu afdal. Maka larikan sedikit kesibukan dunia kita dengan keluarga kita ni, mai ke masjid. Pihak masjid railah sikit budak-budak. Budak-budak ni mereka suka dua benda, makan, permainan. Mereka suka ni, tuan-tuan tak boleh nafi benda tu. Lepas tu kalau di masjid kami, kalau masjid Madat ni,
Makan setiap hari kita sedia untuk mereka. Yang kedua, permainan. Budak-budak masjid ni kami ada nama dia kelab budak masjid, ada lebih kurang 600 orang. Ramai tu. Masjid baru operasi 5 bulan. Dan 600 orang budak. Setiap pagi tak kuranglah 100 orang yang main sembahyang subuh jemaah budak-budak ni. Kan kita paksa depa. Tapi kita bagi apa dia nak, kita supply juga apa yang mereka perlukan. Kami beli 30 set memanah, depa boleh main. Nama dia Akademi Memanah. Baru ni beli 10 ekor kuda untuk depa masuk untuk main kuda. Bukan lomba kuda. Tikam kuda pula. Ni kita buat dah. Sebulan ni kalau mereka boleh konsisten, bulan 10 ni semayang kalau boleh konsisten sebulan penuh. Solat subuh tu kita bagi silat lain tak apa lagi. Kalau boleh main tu bonus, tapi kita ambil catatan tu pada solat subuh. Kalau boleh konsisten sebulan semayang subuh berjemaah, kita beli PS5 untuk ada bilik gaming dekat masjid. Seronok budak ni, dia lomba dia pun main. Tak boleh nak nafi, mereka akan suka hiburan. Tuan-tuan saudara buat warak lebih lah. Anak tuan-tuan dengan anak saya sama, dia akan nak main game, dia suka tengok main game. So kalau kita tak boleh nak halang dia, kita cuba jadikan tu sebagai senjata untuk main di masjid. Tapi kita kawal dia lah. Bukan boleh main hari-hari. Hari cuti saja bagi masuk sejam, tapi dia geram tu dia syok dah. Masuk tu dia gedik dah syok main. Padahal kat rumah dia boleh ada, tapi bila main ramai-ramai tu dia lagi best. Sebab Nabi kata dah, pusat institusi permulaan Islam pendidikan yang terbaik ni adalah di masjid. Tak ada tempat lain. Nabi masuk ke Madinah, benda pertama Nabi buat masjid dulu. Cari tapak masjid, tak ada dinding, tak ada apa lagi. Lapik dengan pelepah-pelepah tamar, kepung dengan pelepah tamar je. Jadikan ia sebagai hub dan center untuk pengumpulan orang Islam. Jangan jadikan masjid ni semata-mata untuk main semayang, main mengaji, main menikah, main tu nak mati. Lepas mati, bukan nak mati, dah mati dah. Orang tolong usung bawa masuk. Jangan jadi 4 tu saja. Fungsi masjid ada lebih daripada 25 fungsi masjid. Jadi pusat ekonomi, pusat kesihatan, pusat kaunseling, pusat untuk permusafiran. Ni masjid tuan-tuan dekat dengan kawasan naik besar-besar tuan-tuan, tepi jalan tu masjid buka 24 jam. Tuan-tuan takutlah. Apa jadi halangan untuk buka masjid tu? Saya baru ni Majlis Agama Pulau Pinang main buat lawatan ke masjid saya, Masjid Bushra. 2 masjid dia main. Saya tanya kat mereka, saya tanya ada tak halangan di Pulau Pinang atau enigmen-enigmen tertentu yang mengatakan bahawa tidak boleh buka masjid tu? Dia kata tak ada masalah. Cuma di atas budi bicara pihak jawatan kuasa dan khariah. Tuan-tuan buat geram sikit tuan, masjid macam bubuk buka 24 jam. Tuan-tuan nak bangkitkan isu apa? Isu keselamatan atau kecurian. Tuan-tuan tahu tak fakta nak? Fakta. Kami masjid yang 2 masjid lah yang di Kedah yang buat 24 jam. Masjid Bushra, Masjid Madat dia buka 24 jam. Sepanjang Masjid Bushra dah 3 tahun lebih dia buka 24 jam. Kami buka dah ni dah bulan ke-6, bulan ke-5 buka 24 jam. Belum berlaku apa-apa kecurian. Tuan-tuan tahu tak? Fakta dikeluarkan dari Jabatan Agama Islam, masjid yang tutup ni lagi banyak kena curi. Kita duk takut ni orang main balas tabung, orang main duk balas PA system, orang main cabut segala bentuk benda TV apa semua ni. Masjid yang tutup tu lagi berpotensi untuk dicuri. Dia macam rumah lah tuan-tuan. Rumah bila ada orang, pencuri masuk tak? Tak masuk. Bila pencuri nak masuk? Bila tak ada orang. Sebab tu ketika Nabi SAW duduk di bumi Madinah Al-Munawwarah, ketika mana mendapat je tapak Masjid Nabawi, Nabi buka sepanjang masa sehingga adanya dikenali sebagai Darus Sufa di masjid itu. Apa makna Darus Sufa? Tempat untuk orang mai, tempat untuk orang mengambil faedah kepelbagaian bentuk benda ada kat masjid. Orang musafir boleh tumpang, orang miskin boleh mai tumpang berteduh, orang kaya boleh tumpang untuk berbakti. Mereka tahu kat mana mereka nak pi. Ada makanan lebih sikit, pi kat masjid tengok siapa yang tak makan lagi, mai kami hidang makanan. Tu dia jadi centralized. Ini kadang-kadang kita ada lebihan tu tapi tak tahu nak menyampai ke mana. Dia jadi tempat coordination tuan.
Sayanglah kalau kita tak hidupkan fungsi. Kita suruh takut tuan. Betul tak bohong sikit abuk kan. Tabung kami tak kat luar pun tak ada orang balas. Buat pencuri biar mati habis. Dia ke apa? Pekap taubat habis ke apa? Alhamdulillah lah. Masjid Bushra tu tak tepi jalan tu tabung. Dia buat drive thru sedekah. Boleh buat. Soal cantik ni masjid tuan-tuan tadi. Masjid macam Buk ni pernah mai dah dulu lama 7-8 tahun lepas. Ni makmur ni tuan, alhamdulillah. Dengan kemakmuran ini hidupkan buat. Suruh takut. Duit ni jangan duk bimbang. Tapi bimbang kalau kerja duk simpan duit. Demi Allah lah akaun kami tak ada duit. Kemarin buat kenduri 4,000 orang makan kemarin. Jemaah yang main duha, kuliah duha, kemarin ada 18 biji bas mai ziarah kemarin saja. Hari ni ada 3 biji bas. Sabtu nak main ni 30 biji bas. Dah confirm nak main. Main masjid. Tak apalah biar depa main. Ada yang main nak ambil gambar, tak apalah, orang kata ustaz ada masjid jadi tempat ambil gambar. Lebih baik dia main ambil gambar kat masjid daripada pergi tempat merapu. Kalau dia pergi kat tempat merapu, dia tak ada limit dah. Dia kira main balas, dia nak menerak, dia nak berguling. Tapi bila dia main masjid ni tuan-tuan, kita buat zoom untuk aurat kita, abang hormati kawasan masjid. Dia main tu, dia daripada menerap sikit dia pun malu. Kalau kat tempat lain dia guling-guling macam cerita Hindustan tu. Kalau kita tengok, ui takut. Tapi bila dia main masjid tu dia senonoh lah sikit. Tak adalah macam hantu raya sangat. Aduh kata masjid, tarbiyah masjid ni bukan pada percakapan. Tempat dan kemuliaan tu Allah bagi izzah untuk siapa main dia jadi senonoh sikit. Pupu kita contohnya tak pakai tudung. Bila nak main majlis kenduri atau hari nikah buat kat masjid, dia serumbung juga kain kepala tu macam hantu kat limau. Walaupun sebelum ni dia tak pernah buat pun macam tu, tapi masjid ada orang abang ada tak? Tak payah abang. Yang kata izzah masjid ni, yang kata Allah abang dah masjid ni bukan rumah kita, rumah Allah. Maka Allah menjaga kemuliaannya seperti mana Allah menjaga Al-Quran. Orang talis barat ni duk buat macam-macam kajian macam mana nak rosakkan Islam ni, maka jauhkan daripada masjid. Budak-budak sampai tak tahu langsung nak main masjid, tanya ke kiblat pun tak tahu. Ini bahaya. Tapi ni boleh hidup dah ni. Ada anak-anak muda, ada kanak-kanak, perkemas bagi elok je. Tak suruh takutlah tu ustaz, payahlah kalau kami buka 24 jam sekali orang hilang ke apa. Kami dah abang dah, 2 masjid ni tak ada hilang lagi. Tak apalah kalau nak berlaku juga kita buat prevent dia. Di masjid kami ambil je guard jaga. 24 jam ada guard. Guard dalam masjid seorang, guard di luar masjid seorang. Janganlah ambil seorang je guard. Yang tu main tokok dia tengah malam ke apa, dia pun takut. Dan untuk keselamatan dia juga kadang-kadang kita pun takut berlaku apa-apa kan, main dia seorang. Lepas tu jangan ambil guard hak umur 80. Pada guard pun nak ligan orang pun tak boleh dia. Main masjid ni kadang silap jaga masjid lain. Mata tak nampak. Kita kata awak tak masuk kerja lagi, dah masuk dah bukan 9 tadi ni, tak nampak pun duduk kat mana. Ni duduk dekat kursi biasa. Tu cari tak jumpa lah pergi masjid kampung belah. Cari yang muda-muda ni, ramai anak muda. Jangan cari hak tepi pula. Cari gad pun isap gam juga. Memang dia duduk balai. Banyak ni anak kharas tuan-tuan ni, orang manusia-manusia yang baik ramai ambil bagi dia kerja. Tuan-tuan tahu dah di Malaysia ada 6,618 masjid official di bawah JAKIM, Jabatan Agama Islam Kemajuan Islam Malaysia. Ada 17,000 surau. Kita mengandaikanlah kalaulah 6,000 masjid ni memainkan peranan fungsi je 24 jam, buka 24 jam. Soal orang nak singgah tak singgah nombor 2, tetapi memainkan peranan itu dulu. Yang pertama, tuan-tuan menyelesaikan membuka peluang pekerjaan lebih daripada 20,000 peluang pekerjaan. Alah gad-gad ni. Gad ni tuan-tuan biasanya kaya ke orang susah? Pernah tengok gad naik kereta Ferrari? Tak ada. Gad ni biasa orang susah dalam kampung kita tu kita cari. Kalau kata kita buka lah satu masjid 3 peluang pekerjaan untuk gad-gad ni, security gad ni.
Gaji bagilah minimum 1,500 kat depa buat caruman sok-sok ke WSP, insya-Allah masjid takkan miskin pun. Sebulan sekitar 5,500 ya kita akan habis untuk mereka. Tapi mereka ada keluarga yang dapat memberikan saraan dan prasarana kepada satu keluarga. Okeylah tu. Mana ada masjid declare bankrupt lagi? Tuan-tuan tahu tak, aliran duit masjid ni lagi disimpan lagi susah masuk. Lagi simpan lagi susah masuk, lagi dibelanjakan lagi Allah akan datangkan. Ni tuan-tuan tanya mana-mana masjid. Masjid ni beza dengan dulu, kalau mungkin kurang diimarahkan. Sekarang selalu diimarah buat program. Ada masjid kurang duit? Tak ada. Allah akan tambah. Kalau bukan daripada poket kita pun mai poket orang. Kita pun pening kuliah duha kemarin sampai 20-30 ribu kutipan kuliah duha. 30 ribu kutipan pening tu. Mai mana tahu duit? Allah hadirkan tersuruh takut. Sebab tu yang kata kelebihan masjid dengan manusia ni adalah dari fungsi pengimarahan, bukan pada membangunkan semata-mata. Nah, maka kita cuba tengok di antara hadis. Berlaku satu sirah. Seorang sahabat Nabi yang buta. Dia ni hari-hari berusaha untuk pergi ke masjid. Ada satu hadis yang lain, Nabi pernah habaq kat dia untuk sembahyang di rumah. Sebab apa? Takut dari segi susah dia. Hadis kedua disebut Nabi habaq kat dia, kalau kamu ada kemampuan datanglah ke masjid. Dan dia berusaha pergi masjid. Dan pernah satu riwayat menyebut ketika dia datang ke masjid dia jatuh. Dia balik ke rumah, dia salin baju, dia berusaha pergi balik ke masjid. Dan hari kedua dan seterusnya dia tak pernah jatuh dah. Kenapa? Ada orang yang duk teman dia. Ni hadis ni panjang riwayat. Bila ditanya siapa yang duk teman dia, itu adalah iblis laknatullah yang memimpin tangan dia untuk pergi ke masjid setiap hari. Bila ditanya kenapa iblis sanggup buat untuk pimpin tangan orang pergi masjid, dia kata ketika mana aku melihat kamu jatuh kali pertama untuk menuju ke masjid, kamu balik rumah salin pakaian, kamu kembali menuju ke masjid, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kamu. Maksudnya hang bersusah payah mai nak pergi masjid ni, Allah ampunkan dosa hang. Aku tengok benda tu. Dan dia kata kali kedua, aku tengok hang jatuh ni, hang nak patah balik dah. Dan aku takut kalaulah hang patah balik dengan kesusahan dan jatuh tadi, Allah akan ampunkan keseluruhan penduduk di sini. Dia duk pulun bagi sesat orang, tiba-tiba Allah ampunkan dengan sebab asbab mujahadah orang yang pergi masjid tadi. Maka sebab tu Iblis kata, aku pimpin tangan kamu setiap hari agar tidak berlakunya mujahadah kamu dalam bentuk yang lain. Biar hang pergi masjid seorang dah, orang lain biar jangan. Oh, memang macam tu. Ni hadis sahih ni. Lepas tu kita yang mata elok ni terasa duk buta perut lah, kita usahalah mai usaha doa, ya Allah bagilah sampai mati ni kita boleh untuk berada dalam masjid dengan penuh kebaikan. Sebab bila sebut Maulid Rasul, bulan kelahiran Nabi ni, apa benda kita nak boleh ikut ni? Apa model kita nak bawa? Tuan-tuan, kalau nak banding dari segi amalan sedekah kita, banyak tak? Tak banyak sedekah saya dengan tuan-tuan saya rasa. Kita sanggup beli rumah 400-500 ribu, belum tentu kita mampu bersedekah 400-500 ribu. Kita boleh beli kenderaan saya purchase 9 tahun hutang dengan bank, setiap bulan takkan missnya untuk kita bayar. Tapi nescaya tuan-tuan tak mampu kita buat ikatan untuk sedekah selama 9 tahun tanpa miss pada setiap bulan. Time duit banyak mungkinlah kita mampu untuk bagi. Time duit tak ada tuan-tuan, meloreh kita pun. Maka dalam bab sedekah mungkin tuan-tuan susah nak masuk syurga ni kita. Dalam bab baca Quran, tuan-tuan jujurlah, kita yang ada dalam masjid ni banyak tak kita baca Quran? Tak, termasuk saya lah, samalah. Bacaan lain jauh lebih banyak kita baca. Dalam bab apa lagi? Berlaku dalam bab buat amalan, bangun tengah malam buat tahajud, ada tuan? Oi dah, tengok bola dah. Dia pula MU malam kalah pula, beban. Tak ada tuan, bangun tahajud ni saya rasa Ramadan je lah kot yang hingga-hingga sikit lah. Rajin lah sikit kan, bila mai ramai-ramai buat jemaah tu kira kemas lah sikit. Kalau bulan leng ni Allah meloreh kita. Puasa sunat ada, puasa sunat.
Orang perempuan mungkin rajin puasa sunat Isnin Khamis. Hak laki ni tak ubah nak rajin sangatlah. Kalau ada tu boleh letak kat museum dah. Tak banyak. Bukan kata susah jumpa. Ada saya jumpa, ada ramai je yang dok buat. Cuma tak banyak lah. Minggu lepas siapa puasa Isnin Khamis? Siapa? Tak ada. Saya duk tanya dah, kita dapat uduh kita ramai-ramai ni, masuk saya tak puasa. Tuan-tuan bayang, kita dalam ni kira hak yang jenis lah sikit, kira boleh main masjid ni kira okey lah. Tu pun tak buat, hak sunat-sunat ni payah, kita tak banyak. Sebab tu doa minta pada Allah, ni ambil pahala boleh main masjid ni pun cantik dah. Tu sunnah yang minta kekal sampai mati. Tu sunnah yang kita harapkan, minta pada Allah, ya Allah ikatlah aku dengan masjid ni sampai mati. Kalau tak larat pun biarlah gagah untuk main juga. Tak boleh main berdiri, main duduk pun tak apa. Yang penting bagi sampai. Tak boleh main duduk menerak pun tak apa, tak ada masalah. Berbaring pun tak ada masalah. Asalkan izinkan ya Allah, kami ni boleh main. Boleh main. Ni anak-anak muda jangan buat lekeh cerai sangat. Hampa main game tak apa, Free Fire, PUBG, mati duduk balik. Noob lah tak tahu mana pun. Tapi dalam dunia kehidupan sebenar, mati ni dia ada hidup balik, tapi hidup dalam alam barzah yang sayanglah. Ambillah peruntukan sikit masa nak main game, main lepas isyak. Tak dapat chicken dinner apa pergi beli kat kedai ikan, kedai ayam, beli ayam chicken, bawa balik. Ambillah manfaat. Kita tengok apa kelebihan di antara kanak-kanak dan masjid pula. Tidak dinafikan ada satu hadis Nabi SAW di mana larangan Nabi SAW di antara masjid dengan kanak-kanak ini ada perbahasan, dan disebut oleh para ulama, sebahagian ulama mengatakan tidak membenarkan ataupun hukum larangan membawa kanak-kanak ke masjid berdasarkan hadis Nabi SAW, jauhilah masjid kalian daripada anak-anak kecil dan orang gila. Tetapi hadis ini dibincang oleh ulama juga, dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Shawkani membahaskan hadis yang melarang kanak-kanak berada dalam masjid ini atas faktor dua benda. Yang pertama, kanak-kanak itu tidak boleh dikawal. Maksudnya anak kita ni kita kenal lah tahu mana. Kalau yang tak boleh kawan ni jenis memang buah tak relax punya tuan-tuan, jenis yang sia-sia otak bersambung terlebih. Dia ada budak jenis buah memang tak boleh. Macam ni jenis boleh kawan, duduk atas pok dia. Ada budak yang tuan-tuan, hantar sudut kira walaupun pok ni cincin penuh ni, memang ayah anda kawasan ni, tapi dia main dengan dia buah ni, dia tak kira cincin banyak mana, buh kat kaki cincin pun dia buah. Dia tak heran lah. Dia tak heran. Padahal pok dia tutup ayah, orang jumpa ni salam cium tangan ni. Tapi kalau dia buat, dia ada memang budak jenis tu, jenis hyper. Maka ulama kata budak yang tak boleh kawal, yang ni tak payah bawa lagi, biar dia besar sikit sampai dia boleh dengar cakap. Sebab takut banyak kekeh kalang dia duk main buat benda pelik-pelik, dia tarik kain Tok Imam. Oh jangan, kena Tok Imam tak kasi spender pula. Kan masjid ni lah tempat lain. Jangan duk main. Kita kadang main maghrib isyak ni, main kita santai-santai simple je, beda salum nak relax-relax, main semayang, biar sejuk-sejuk sikit. Main dengan budak buah ni tuan-tuan, sambil dia lari tu dia pegang kain, main terlekat, rapat ni peluk, duk kena tarik. So budak yang ulama kata apa, yang dikatakan budak yang kena jauh daripada masjid ni apa? Budak yang tak boleh kawal dia, hyperaktif, jenis tu. Tunggu dia besar sikit, dia cerdik sikit, kita bawa. Yang kedua, budak yang diyakini boleh mengotorkan kawasan masjid daripada najis yang dibawa. Mungkin dia boleh kencing, berak, mata apa semua ni. Maka yang ni yang dibahaskan, jauhi mereka daripada masjid. Takutlah yang kencing ke, najis dia tu akan terkena di kawasan masjid, yang akan memberikan mudarat kepada orang lain yang punya ibadah pula. Maka yang ni yang dibincangkan, yang perlu dijauhi. Anak tuan-tuan, anak kita tahulah anak masing-masing. Hak ni tanggungjawab mak ayah lah juga. Janganlah saya kata beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i disebut dalam kitab Fathul Bari.
Jilid yang kedua muka surat 276, Imam Ibn Hajar membahaskan panjang berkaitan hukum harus membawa kanak-kanak. Kita menggunakan modal itu menghalalkan untuk bawa sehingga kita tak kawal anak-anak. Kena kawal lah anak kita. Macam mana nak kawal mereka? Satu kaedah yang saya rasa sangat berkesan lah. Sebab kita buat di masjid kami. Masjid kami ni kapasiti budak lebih ramai daripada orang tua-tua. Subuh pagi tadi ada 4 saf, 2 saf kanak-kanak, 2 saf orang dewasa. Ui, pening tu. Maksudnya lebih daripada 1 saf 70 orang, 2 saf 140 orang kanak-kanak. Jadi campur-campur lah. So kita buat macam mana? Imam mainkan peranan sikit. Saya rabak lah, saya jadi imam ke, siapa-siapa imam-imam yang rawatib di masjid, kita akan kalih dan kita bagi masa untuk mereka duduk dalam saf yang baik dulu. Kita buat macam mana? Selatkan mereka di antara saf orang dewasa. Frontliner yang depan tu bagilah yang boleh jadi co-pilot. Kalau tu imam batal apa-apa, dia boleh ganti, dia bagi budak-budak pula. Frontliner. Yang baris-baris yang kedua, ketiga, keempat tu susun je budak-budak. Jangan asingkan mereka di belakang. Saya tak faham kok kenapa ada masjid yang mereka kalau letak tu Zimbabwe, budak-budak duduk ujung sekali, penghujung pelusuk dunia masjid, hak situ buh budak-budak. Tuan-tuan bila buat itu confirm mereka akan main sebab dia duduk sekali. Budak-budak ni Allah jadikan mereka walaupun tak kenal nama, mereka boleh main sekali. Dia bukan macam kita orang tua-tua ni, kita kena kenal dulu baru boleh berkawan. Mereka boleh kawan terus, tak kenal pun nama, tak kenal nama pun, tapi mereka boleh kawan tu. Terus tanya tengok apa kenal nama, tak kenal pun, malam ni baru jumpa. Cara tu macam 6 tahun dah kenal. Tu kata ikhlas budak-budak. Ada apa pergi lungguk mereka sekali kat belakang. Memang akal mereka ni macam-macam. Mereka boleh main. Tuan-tuan angkat takbir tu mereka main dah. Allahu Akbar. Dia balas lagi kuat. Allah nak lawan lagi kuat pada tu imam. Tu budak-budak. Lepas angkat takbir dia lawan pula. Siapa sujud rokok paling laju? Dia tunggu atau imam pula. Laju gila. Dalam dua tengah lawan lah, siapa paling laju tu lawan pijak kaki pula dah. Hak kalah ni dia koyak, dia pijak kaki kawan dia. Oh, budak-budak dia keming. Bagi kita biasa budak kita tahu lah. Dia keming macam-macam benda, tapi try selat mereka di antara orang dewasa. Ambil budak-budak, ambil orang tua-tua sikit, remaja sikit, susun budak-budak lagi, selat je tu. Dia tak main tu, kita try buat dah. Dia tak main. Kalau main pun dia geram. Dia tengok geram. Tapi dah sebelah dia orang tua-tua, dia jadi dia behave lah sekejap. Nak lawan pijak kaki, nak mampu. Palung sebelah ke kaki saya 9. Mau kalau dia lawan tu tuan-tuan, tenggelam kaki dia. Dan dia ada pertimbangan. Budak-budak ni walaupun dia nakal, kalau dia letak di tempat yang betul, dia akan geram kok. Jadi ada seorang budak depan, sembahyang depan sikit pada saya. Dia duduk sembahyang, tapi bagus bila selat dengan orang tua-tua, dia kalih tengok belakang, tapi sembahyang memang kalih belakang je lah. Dia duduk tengok budak-budak lain main, dia nak keluar tak boleh dah sebab dah kepit dah. Lepas tu dia kalih depan, dia sembahyang sampai habis, dia nyonjong sampai habis, sampai Tok Imam bagi salam ya, dia cabut dah. Tak apalah, kurang-kurang madrasah tarbiyah yang pertama, sembahyang tu dah lekat kat dia. Kita tengok budak tengok. Bila tuan cerita tuan nak jadi pada apa? Dia rasa apa nak dengar tak? Belum ni main je. Cerita pasal dia syok dah. Terus kalau kita raing mereka. Tu kata budak-budak. Lepas tu saya pelik, kenapa kalau kita asingkan mereka di jauh, mereka takkan belajar apa-apa sangat di masjid, melainkan mereka belajar hanya untuk datang main. Ni salah. Madrasah masjid ini bukan hanya untuk bermain, tetapi didik mereka untuk kenal solat dan mainlah lepas tu. Letakkan polisi. Siapa yang bawa anak-anak, tanggungjawab mak ayah. Jangan duk pelepas kat pihak masjid pula. Kadang-kadang anak kita buas, pihak masjid marah tu, di atas nak menjaga masalah yang lain. Sebab anak kita buas sangat, tak boleh lah. Kenalah ra'i juga. Tak boleh lah biar mereka terus terlepas macam tu je. Nah, sebab ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada ini disebut dalam kitab riwayat Imam Muslim, hadis as-sahih, kitab sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu riwayat kata Abu Qutadah radhiyallahu anhu,
Jadi aku melihat Nabi SAW, ra'aitu Nabi SAW ya ummun nas wa Umamah binti Al-As. Kata Abu Qatadah, aku pernah melihat Nabi SAW ini satu hari Nabi mendukung, Nabi bawa Umamah binti Al-As, anak kepada Zainab, Sayyidatina Zainab. Maksudnya Muhammad, sama, duduk, pandai. So Abu Qatadah kata apa? Aku pernah melihat ketika mana Rasulullah tengah semayang ni, Nabi pernah dukung Umamah binti Al-As. Maksudnya apa? Bagaimana solat tu benda mustahak dah, ibadah yang penting, rukun iman, rukun Islam kita ni. Tapi walaupun pentingnya ibadah itu, tetap tidak dinafikan Nabi untuk duduk ada dengan kanak-kanak. Nabi tak menafikan mereka. Tiba-tiba kita hak tak berapa nak kemas ni tuan-tuan, dengan budak-budak cengeng kambing siap ugut, kalau apa main kau lempak lah randa. Allah kan. Kambing ni patut ambil dia dulu bola randa. Jangan macam tu. Maksudnya Nabi ra'iyu budak-budak. Abu Qatadah kata apa? Ketika mana Nabi qiyam, Nabi dukung budak-budak tu. Ketika Nabi rukuk dan sujud, Nabi letak di sebelah. Naik qiyam, Nabi dukung balik. Nabi didik kita fiqh dengan kanak-kanak ini dibolehkan ketika solat. Inilah pendapat yang dibincangkan sehingga membawa kepada hukum harus membawa kanak-kanak ke dalam masjid. Tak nafikan ada pendapat yang mengatakan makruh dan larangan, tapi banyak juga pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Al-Shawkhani membahaskan bahawasanya harus membawa kanak-kanak. Maka saya lebih memilih kepada meletakkan harus kanak-kanak dengan masjid agar adanya kedekatan mereka dengan masjid. Sebab hampir mustahil kalaulah ketika zaman kanak-kanak mereka ini tidak pernah ada memori tentang masjid dan surau, maka ketika remaja hampir mustahil untuk mendekatkan mereka dengan masjid. Hampir mustahil. Saya kata mustahil lah, hampir mustahil. Bawa dia main, biar dia ada memori, biar dia seronok untuk main. Apa main? Duduk. Duduk. Pandai. Biar dia pada memori. Memang tuan-tuan tegak dia kadang-kadang dengar, saya tengok tadi dia berdua tiga orang duk tegak dah. Hai diam, dia pun main lagi. Hai diam, main lagi. Hai diam, main lagi. Kadang-kadang yang kita tegak ni tak masuk hari ni. Tapi dalam kepala otak ni masuk dah. Perbuatan bising dalam masjid itu salah. Depa tahu. Dia akan connecting itu, dia akan main mungkin esok, lusa. Sekarang dah slow dah sikit, nampak tak? Tegak 15 minit tadi, sekarang baru berhenti. Tu budak-budak. Hak tuan-tuan tegak 15 minit tadi, lah baru nampak dah berhenti dah. Mereka buat masa sendiri, hak nu lari pergi sana, hak nu main sini. Tak apalah, pelan-pelan lah. Ada yang 3 hari baru dia, kita main masuk masjid, duduk rabat pagar tadi. Tegak dia, hai turun, tak kira jatuh. Dia dalam duk main jadi dia berhenti. Dia duk tengok palung tu. Palung tu masuk, dia duk fikir lagi. Okey, masuk dalam kepala otak dia. Lah dia tak turun lagi. Sat lagi baru dia turun. Minggu depan baru main kat dia. Oh, kalau naik tu kalau jatuh boleh cedera. Tapi kalau tuan-tuan marah dia terus tuan-tuan, habis takat tu jelah. Dia main satu perasaan trauma, tak mau dah main masjid. Kalau pak dia ajak lepas ni tempat lain tak apa. Pampir ada orang marah dia. Tak ada orang marah, dia seronok untuk pergi hari-hari. Jangan marah. Tak apa tuan-tuan, sabarlah, kita pun bukan baik tak mana pun. Kita bukan baik tak mana, tuan-tuan dengan saya lebih kurang yang merapu kau. Nah, lah je mungkin Allah bagi warak sikit boleh main masjid, ada kesedaran, maka jangan menahan, membunuh kesedaran itu kepada anak-anak muda kita agar ada kedekatan mereka dengan masjid. Dalam hadis yang lain, inni la adkhulul salah uridu italataha. Ada seorang sahabat dia kata apa daripada Sayyidina Anas bin Malik, Muhammad fahim kali ni? Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Sesungguhnya aku masuk ke dalam solat dan aku hendak memanjangkannya.
Kemudian aku mendengar tangisan kanak-kanak, maka aku ringkaskan. Sayyidina Anas bila kata apa, aku pernah melihat Nabi SAW ni pernah satu hari Nabi masuk untuk nak semayang berjemaah. Ketika mana nak solat berjemaah tadi, Nabi SAW mendengar tangisan kanak-kanak. Maka dalam riwayat membincangkan, maksudnya bila dalam solat berjemaah ada tangisan kanak-kanak, menunjukkan dalam masjid di zaman Nabi SAW adanya kanak-kanak duduk di dalam masjid. Maka apa yang Nabi buat? Ketika tu baginda Nabi SAW memendekkan pembacaan Nabi, memberikan, menghormati dan ikram untuk menghilangkan keresahan mak tadi. Gelisah mak kalau kita bawa anak kan, anak kita duduk riau, kita dia main macam-macam perasaan, kesian ke orang, ganggu orang, anak lagi takut tersedak tusu, dia main macam-macam. Maka Nabi meraihkan tangisan kanak-kanak tadi, kata Sayyidina Anas bin Malik, dengan Nabi memendekkan bacaan, menghormati ataupun memuliakan kanak-kanak tadi. Itu tak salah pun kadang-kadang kita dengar sangat budak-budak. Kami pernah buat tournament Beyblade kat masjid. Waktu tu masjid dah siap lagi, tapi surau Madat, Fahri, No Fuas, Tamu Sora. Mai tu satu balik, mai ke balik. Pandai? Mai duduk balik. Mai duduk sini. Ni. Duduk, tak mau. Okey. Ada? Maka Nabi meraihkan mereka. Bila buat tournament Beyblade, kami buat kat Madat, beli kuali periuk 7 biji, pecah habis, tak apalah, bagi budak-budak main. Tapi mereka syok, mereka main hari-hari bawa Beyblade masing-masing berung. Syarat dia apa? Semayang kena cukup. Siapa tak cukup semayang, main minggu tu kita bagi buku solat kat mereka, print hitam putih ya. Mayang Zuhur, tanda mayang Zuhur. Kalau terlepas, tanda bulat, maksudnya qada. Maksudnya kena dah qada lah. Maksudnya dia buat juga. Kita ajak dia niat nak qada macam mana. Kalau dia terlepas dalam seminggu tu, dia tak qada dah lah, tak mayang, tak qada pula. Dah bukan dekat subuh gajah tu gagah ni, subuh khinzir tak mayang terus. Maka dia main hari Jumaat tu untuk tournament Beyblade, minggu tu tak boleh masuk. Dia tengok orang main je. Royau, mental koyak tuan. Minggu depan semayang cukup terus. Kita buat 8 minggu untuk dapatkan genap 40 hari. Sebab sinonim angka 40 ni banyak dalam hadis Nabi. Saja buat 40 hari, masjid boleh buat lah. Buat bagi mereka seronok je. Tournament Beyblade ni tak pakai model kita pun, periuh hak belanga, hak yang lama-lama, hak yang hitam legam dah. Kalau masak mi menjadi hitam ni tu, biar dia main lah bagi pecah. Dia tak buang saja. Dia syok dia main 8 minggu tu. Dia jadi tabiat dah semayang, tak tinggal dah. Bukan sebab tournament Beyblade tu dah, tapi sebab seronok untuk main masjid, seronok untuk semayang jemaah. Tu dah jadi. Baru ni kita buat liga penalti, 500 orang budak join. Habis liga penalti, main PES, FIFA online. Semayang jemaah tu penuh dengan budak-budak. Mereka tunggu sampai ke malam semayang. Mereka ni bukan jahat, cuma mungkin kita kurang kaedah untuk dekat dengan mereka. Ni ada budak-budak ni seronok, tanyalah saya ucap. Bukan semua masjid boleh buat ni. Jawatan kuasa atau imam saya ucapkan tanya. Cuba communicate dengan budak-budak dia, tanya mereka nak apa. Cuba tanya tengok. Sebab di antara sunnah Nabi SAW berlaku, seorang sahabat Nabi namanya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu. Dia pernah tengok Nabi SAW duk cium ataupun bermesra dengan anak dan cucu Nabi. Ketika tu Nabi tengah sayang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi tengah duk cium dahi mereka, Nabi peluk dengan mereka. Jadi Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi ni jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak yang aku tak pernah buat macam kamu buat. Aku tak pernah cium mereka, aku tak pernah gomoy peluk dengan mereka macam kemesraan yang kamu buat. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Kalau kamu tak belajar untuk sayang mereka, kasih dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, faham dengan bahasa mereka, maka mereka takkan sayang kepada kamu. Kalau kita tak raih mereka, mereka takkan raihkan kita. Nabi pesan ni, maksudnya kita communicate lah dengan budak-budak muda ni. Tanya mereka apa mereka nak. Selagi tak bercanggah dengan syarak, pihak ni kita usahakan. Sekali-sekali bagi kat mereka buat.
Bagi mereka barang untuk mereka sendiri pi masak untuk jemaah malam ni. Tuan-tuan buatlah, dia tak sedap pun tuan angguk yang sedap. Seorang potong bawang, mereka buka YouTube cara goreng nasi bihun paling sedap di dunia. Masak haram tak sedap juga. Tak apa, permulaan. Jangan dia buat main. Budak-budak ni bila depa buat ramai-ramai ni, kami tahu tak ada di Madat. Kalau pernah dengar Hang Cangkul, pernah dengar Hang Cangkul? Kita ada 3 van jenazah, 2 ambulan. Hang Cangkul ni diuruskan oleh budak-budak muda ni. Saya tak dan tuan-tuan, saya nak urus semua tak dan, sebab Hang Cangkul urus kematian tak pernah cuti. Sebab di Sungai Petani ni kita dah buat dah, abang jangan mati hari ni, bagi kami rehat sat, mati juga. Setiap hari ada kematian. Sungai Petani sekitar 12 ke 18 orang kematian di Sungai Petani. Jadi bila hari-hari ada mati, tak pernah cuti lah duk kena urus. Daripada tahun 2021 sampai 2023 ni dah hampir 3,000 jenazah kita urus secara percuma lah. Kalau 3,000 orang tu saya urus orang tuan, dengan saya mati. Mana nak dan budak-budak muda ni lah. Waktu Covid hari tu, sehari kita pernah urus 10 orang sehari. Tuan-tuan urus jenazah orang biasa ni okey tuan-tuan. Jenazah Covid ni lemah sebab kena pakai PPE tu. Nak urus 10 orang, tuan-tuan bayang nak korek liang dengan pakai PPE tu, hak macam teletubbies tu kan. Nak pakai benda tu, oi, semak tuan, jangan ada buat main. Letih. Kalau nak arak riang saya mata tak lepas habaq terang tak larat, tapi dengan budak-budak muda ni riang depa sakan. Depa enjoy, ada jenis seronok depa buat kerja tu. Depa enjoy. Pukul 12 tengah malam kita ada jenazah, kata kena segera urus sebab jenazah ni ada hari tu jenazah yang ada HIV AIDS. Jadi kita kena segerakan, pihak hospital dah buat mandi apa semua, keluarkan semua cecair daripada badan dia, dah dikafankan apa semua, dimasukkan dalam bekas, tak ada orang urus. Kata tak apalah, tengah malam pergi urus juga. Budak-budak muda ni. Kita main tarik tali lah, kita bagi mereka ni sikit, kita minta mereka ada sedikit sumbangan. Bukan dari segi duit, dari segi tenaga kerja mereka. Tengoklah kawasan macam Bubuk ni, kalau ada tanah-tanah terbiak kan, tuan-tuan pergi nego dengan tuan dia, masjid sewa tanah tu, buat apa? Futsal. Biar mereka lepak kat futsal, tak apa. Daripada kita tak tahu mereka main, anak-anak muda kita main kat mana, biar mereka duduk kat situ kan. Wah, sekali-sekala pergi singgah sekali-sekala ajak mereka main semayang. Lama-lama insya-Allah tuan-tuan percayalah, yang hadis yang disebutkan tentang kanak-kanak remaja dengan masjid ni, kita dapat menghidupkan satu sunnah mengambil ibrah bulan Rabiul Awal ini. Jangan kecilkan sumbangan anak-anak muda, sumbangan kanak-kanak ini dengan masjid. Orang tua-tua ni kita dah makin dah mungkin tak apa nak muda ni tuan-tuan, kita dah banyak jasa kita buat dah. Sekarang adalah memutlakkan, mengharmonikan mereka juga dengan masjid. Kami buat kempen yang ni, yang saya rasa kempen yang berjaya lah ni lah. Budak-budak mai semayang bagi duit poket RM5 setiap pagi. Mai dengan baju sekolah. Lagi kalau siapa yang lalu kot Sungai Tani, singgah sembahyang subuh tengok. Setiap pagi 100-200 orang budak mai dengan baju-baju sekolah ni. Mula-mula depa mai memang sebab nak duit tu RM5, tapi lama-lama depa tak mau duit dah, depa syok mai. Depa syok untuk mai sebab jumpa kawan. Dan bila benda yang dia suka buat, dia akan automatik tidak awal. Dia tidak awal. Macam tuan-tuan abang, kanak tuan-tuan esok nak pergi Legoland, malam ni dia buat apa? Oh tengok dia abang, bukan pakat tu. Tuan-tuan abang, kanak tuan-tuan esok kita nak pergi mandi swimming pool ke apa, malam ni dia buat apa? Dia tidak awal. Sebab benda yang dia syok ni, budak-budak dia dah set lah kepala otak dia, aku kena bangun awal. Bila nak bangun awal, dia tidak awal. Tuan-tuan lagi susah nak bagi anak tidak awal. Susah oh. Dia nak tengok YouTube lah, nak tengok nu lah, nak tengok ni macam-macam, dia nak main. Puas kena paksa. Tutup lampu pun duk kelipok mata, tak pelelap juga, geram kadang-kadang kita pun. Puas. Ugut ni macam-macam lah, sampai muhur anak lah. Tutup lampu ni siap ketuk. Main ambil dia. Budak tak takut lah. Main ambil pergi, dia kata. Boleh pergi awal sikit Legoland.
Depa budak-budak ni tuan, syok kalau kita boleh manfaatkan dia. Oh ni beban, anak saya ni beban. Nak pergi masjid bagi esok Farid. Dia ugut tak? Walid kalau Farid tak jaga, angkat je masuk dalam kereta. Ambil kau nak angkat 5-6 orang demam saya tuan pagi-pagi. Kadang-kadang tak bawa agak dia, pergi abang-abang ni depa ambillah istiqamah lah untuk masjid setiap hari subuh. Besar-besar ni jadi cabaran kat kita sebab dia kadang-kadang boleh duk kata lah dia duk tengah jaga ni. Kalau Fahri tak jaga, Walid marah je Fahri. Bila marah dia kayau. Kan koyak tak? Koyak. Budak-budak apa? Baru naap dia kata. Tak apalah, pelan-pelan saya abang ada hari cuti Walid bawa. Hari sekolah kadang-kadang tak ada, kita berkalut-kalut nak siap tu pergi masjid. Tapi tak apa, bawa tuan. Kadang-kadang cempung mereka ni waktu lena tu buat main. Tuan-tuan demi Allah nak. Dulu ayah saya imam Masjid Abdul Rahman. Jadi kadang-kadang kita duk pi sembahyang duk ikut ayah ni. Ada seorang pak cik ni, dia masih, saya jumpa dia minggu lepas, tapi masjid dia masih duk main. Dia ni setiap pagi dia akan bawa anak dia main masjid walaupun anak dia tidur. Dia cempung anak masuk dalam kereta, dia buat anak dia lena, dia sembahyang subuh, dia tak anak dia sebelah depan tu, dia boleh tengoklah anak dia. Dia sembahyang. Habis sembahyang pun dia angkat. Kadang anak tu memang sepanjang waktu sembahyang subuh tu anak tu lena dalam masjid. Tapi kira betul lah, saya ingat saya ni kira selalu lah saya main masjid, saya tengok anak dia akan tidur dalam masjid. Kalau tak tidur pun dia main sandak kat pok dia sempoi punya sebab lena. Tak apalah tuan-tuan, beberapa tahun lepas saya jumpa anak dia. Anak dia tu muda dalam 4-5 tahun lah daripada saya, dalam umur dalam 25 kot lah ni. Tak menikah lagi anak dia. Anak dia tu full time mak rempit. Memang mak rempit. Memang dia pun jumpa, dia kata ustaz sihat ke apa, dia buat kerja apa, dia tak ada lah tuan, bolehlah cari rezeki sikit-sikit, lomba malam-malam. Dia cabak tu terang. Lepas tu saya tengok dalam motor tu si ada kem plekat. Motor suku tu si ada kem plekat. Saya tanya dia, ni kem plekat buat apa ni? Dia kata ustaz, rempit kau ustaz, tapi sembahyang jemaah tak boleh tinggal. Dia tak tinggal sembahyang jemaah tuan. Tuan-tuan agak-agak tarbiyah mana yang lekat main jemaah kat dia? Mungkin ada berkat perbuatan ayah dia waktu kecil tu, usung dia duk cempung dia masuk main masjid tu, Allah berkatkan dia. Walaupun perbuatan dia salah merempit tu, tapi semayang tu tuan-tuan dia tak tinggal tu. Dia tak tinggal tu. Memang saya pi mayang kat masjid tengok dia duk ada mayang jemaah. Walaupun rempit, sebab dia jenis pakai luar koyak-koyak sikit nak bagi nampak kemerempitan tu. Jadi dia serlum dengan kain plekat. Rambut ni tuan-tuan, macam awi tu. Habis semayang. Hak tu kita respect lah. Lepas tu kita perbuatan kita hari ni bukan untuk kita, untuk kita nak tumpang pahala, nak betul anak-anak yang kita dah salah buat dulu ni. Saya sebagai ayah, saya rasa banyak benda yang salah kita buat juga, kita perbetul dengan betulkan sekarang. Permulaan dia, didik mereka dengan cara yang terbaik, yang paling hikmah, mai ke masjid dulu. Lama-lama dia akan syok. Lama-lama dia akan rasa mereka sendiri nak mai. Ni malam ni saya pun tak pasal, kadang-kadang saya tak ada tadi nak tok mereka. Kalau nak ikut juga. Saya pun susah hati kot. Berapa orang ni segi aku tak ada nak kawan ni perasan. Susah hati kot kita pun. Bila mereka nak ikut juga, tak apa, jom ikut malam ni. Tak apalah kalau mereka main apa, saya minta maaf lah. Tapi tak apa, kita didik mereka pelan-pelan. Kita semua kena sabar ni. Semua khariah ni, ayah-ayah, ibu-ibu ni, belajar tu sabar. Kalau mereka buat benda yang di luar daripada keinginan kita. Sebab tuan-tuan pun kita pernah buat benda yang sama. Tapi mak ayah kita sabar dulu kita. Orang tua-tua lu sabar dengan kita. Dengan asbab kesabaran mereka, maka banyak kebaikan kita hari ni yang kita boleh buat walaupun tak apa nak baik lagi. Usaha sama-sama. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat ketika Nabi sedang berkhutbah, masuknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dalam masjid ketika khutbah berlaku. Nabi SAW turun dan angkat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik ke atas mimbar. Dalam keadaan naik ke atas mimbar itu, sahabat tengok. Dan di sinilah para ulama mengatakan bahawa harus kanak-kanak berada dalam masjid selagi mana tidak mengganggu jemaah yang lain. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak pandang ke mana. Saya tidak memaksa tuan-tuan untuk nak mengikut,
Tetapi sekurang-kurangnya kita berlapang dada. Kalau kita tak mau bawa pun, kalau ada kanak-kanak, ada budak-budak remaja dalam masjid, kita belajar menerima mereka duduk dengan kita. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalaulah kita tidak mendengar suara kanak-kanak kedengaran dalam masjid, ketahuilah kita sedang berada pada ancaman kepimpinan di masa hadapan. Kalau tak ada mereka kat masjid, tuan, siapa nak jadi pelapis? Hak jenis tak semayang. Mana mungkin pemimpin yang tidak taat kepada Allah boleh taat kepada undang-undang. Dia pun tak semayang, dengan Allah pun dah lebih kurang dah. Mana mungkin dia boleh taat sesama manusia dengan perundangan pula. Belum tentu orang yang solat itu baik, tetapi orang yang nak baik wajib kena solat. Ada dia kata, ustaz, hak semayang pun banyak buat jahat. Ya, Allah uji. Ya, bagi kat adik tak? Allah uji lah, masing-masing ada ujian dia. Mana? Macam sabar dengan mereka. Mudah-mudahan dengan berkat sabar, Allah bagi keharmonian yang baik untuk kita. Fungsikanlah, manfaatkan anak muda ni. Syok lah anak muda ni. Hang cangkul, hang cuci rumah kucing, semua budak-budak. Di rumah kucing ada 150 ekor kucing. Budak-budak muda kita ni lah. Pukul 8 pagi dia pemai, bagi mandi, buah ubat. Kucing-kucing kita yang di rumah kucing madat ni, kucing-kucing yang sakit. Hak yang ada Allahumma salli yang sakit buah pinggang. Macam-macam lah sakit pelik-pelik ni, FIP, sporo. Jadi duk main ni parvo, virus baru kan untuk kucing-kucing. Budak-budak muda ni lah depa main. Kita buat main doktor setiap minggu, latih depa cara nak bagi ubat, cara nak bagi mandi, cara nak. Baru ni ada seekor kucing tu dia patah kaki, patah tulang pinggul ni sebab jatuh tingkat 6. Sebulan tu duk terbaring saja. Budak-budak muda ni lah, ya Allah. Saya tu kata, kalau kita dapat pegang depa dengan elok, depa jadi elok. Tapi kalau kita kasar dengan depa, tak menang pun kita nak lawan dengan depa ni. Terang-teranglah kata, depa akan jenuh Pak Long. Pak Long ni akan jenuh dah. Tapi budak-budak lah, depa akan jenuh dengan teknologi. Penat lah kita nak lawan. Tapi kalau kita kawan dengan depa, masya-Allah. Nah, jadi sama-sama doa lah, minta Allah permudahkan berkat Rabiul Awal ni, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang selalu cerita tentang sirah Nabi. Malam ni kita cerita tentang benda yang boleh bagi kebaikan yang kita boleh amalkan terus. Amalkan terus. Ambil kebaikan tersebut. Pagi esok, sekejap saya tinggal duit sikit. Pagi esok siapa yang semayang jemaah, bagi seorang RM5 kat depa. Depa mai lagi. Namai bagi RM5 esok, lamai subuh. Namai. Dia berkata tu. Dekat luar. Kat dalam tak berani, takut pak dia jegel. Kita pergi masjid kita lah, so duduk main sini, boleh over apa. Tak apalah kita baik. Kita buat tu. Sonok tuan, bila mana masjid ni ada budak-budak meriah lah rasa. Allah. Saya dulu arwah Ustaz Murtada. Saya tak pernah bawa anak saya dulu pergi masjid dulu. Tu anak-anak saya umur 4-5 tahun, saya tak bawa. Saya takut kacau orang. Arwah Ustaz Murtada suka bawa. Kan dia biasa ni kan, dia bawa kan. Ini berapa kali saya forum dengan dia, arwah suka bawa. Dia ajak kita dengan cara macam tu. Lepas tu bila dia buat masjid, dia abang dia waktu mula-mula sebelum dia meninggal tu, dia abang dia nak buat surau ni. Dia nak ada budak-budak dalam tu. Lepas tu yang kita duk buat hari ni tu mungkin asbab daripada apa yang dia ajak, dia didik kita lah. Sebab Nabi suka dengan budak-budak, tiba-tiba kita kasar dengan mereka. Sedih kan bila dengar orang marah budak-budak. Kalau Nabi duduk dengan kita tuan, Nabi tengok perbuatan kita marah, hardik budak-budak. Tak, mereka duduk soh belakang lagi. Tak pernah libatkan mereka pun dalam apa-apa perbincangan tu nak buat. Kita buat perarakan, tak libatkan kanak-kanak yang kita tahu suruh mereka pakai baju. Apa salahnya kita libatkan mereka? Fahim? Umair? Apa salahnya kita libat kalau mereka masukkan? Bukan hanya sekadar masuk, bagi mereka, bagi idea mereka. Sebab mereka faham bahasa mereka. Saya pun tak boleh faham kok kadang-kadang bahasa budak-budak ni. Tapi tanya mereka, untuk bulan depan nak program apa? Bulan depan nak program apa? Dia kata, ustaz boleh tak kami nak tempat nak main bola. Baru ni mereka minta. Boleh tak kami nak minta untuk ada palang gol?
Saya bincang dengan pihak, dia kata pihak jemaah jawatan kuasa masjid, kita convert tempat main paintball, kita ada tempat main paintball sebelah masjid tu, kita ubah lah ni jadi padang bola Ustaz. Sebab mereka nak setiap petang tuan-tuan berpuluh budak-budak tu duduk main. Tak apalah mereka main masjid, lagi mereka main yang maghrib kat masjid, mereka tak lari dah. Tanya mereka apa mereka nak. Selagi benda tu di dalam kemampuan untuk kita buat, kita usahalah. Mereka nak ada benda mereka nak. Cuma saya rasa dalam ayah-ayah ni mesti ada yang rapat dengan mereka kan. Guna hak yang rapat tu, jangan hak yang cengih sangat. Pergi tanya mereka tu macam nak tokok mereka. Memang mereka tak abang nak apa. Nyak tak ada apa takut. Mesti ada ni, ada yang saya rasa yang mesra dengan budak-budak kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengambil ibrah daripada sunnah Nabi itu. Itulah dasar kecintaan kita. Dalam bab lain tuan-tuan, kita pakat didik lah. Sebelum tidur anak-anak pendengarkan kisah tentang Rasulullah kepada anak-anak. Imam Ghazali sebut apa? Dikira sebagai satu perbuatan dosa kalau anak-anak tak kenal Rasulullah. Balik lagi tanya anak-anak kita, Rasulullah ni mak dia siapa, ayah dia siapa, lahir kat mana, wafat bila. Cuba tanya. Kalau anak kita tak tahu, malam ni suami isteri lah, saya dengan isteri saya, tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan, buat sembahyang taubat. Sebab kita dah buat satu kesalahan, tidak memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Itu ilmu yang wajib dia kena tahu sebelum balik dan berakal. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Didiklah, tak apalah pelan-pelan. Yang salah kita dah lepas-lepas ni. Yang ke depan ni sebelum tidur anda ambil 5 minit dalam kereta. Kadang dalam kereta je ada masa dengan anak, nak hantar dia pergi sekolah, nak ambil dia balik sekolah. Waktu tu manfaatkan. Buka lagu-lagu pasal Rasulullah. Banyak lagu-lagu tentang Siti Aminah, tentang ayahanda Nabi, Tok Wan Nabi. Ni dak lagu buka dalam cerita dalam ni macam lagu tak tuntuang. Buka lagu Blackpink. Lala anak duk kena Blackpink tu, mata-mata bukan kata salah nak dengar lagu lain, tapi sekali-sekala didik anak dengan lagu tu boleh bawa dia kenal Rasulullah. Buat khasidah-khasidah. Sebulan sekali pergi cari ni di Pulau Pinang ni, banyak tempat yang bercerita tentang, dalam lagu tu, dalam khasidah tu bercerita tentang Rasulullah. Sebulan sekali disiplinkan, bawa anak pergi majlis-majlis selawat ni. Di Darul Hadis tu ada, di Paksi tu ada. Saya tengok setiap bulan mereka buat anjuran-anjuran tu, disiplinkan. Atau masjid setiap bulan, 1 bulan sekali buat maulid. Jangan tunggu Rabiul Awal je. Panggil ustaz-ustaz kita, ada Syekh Zainal Asri, ada Ustaz Hanif Harun. Kita ada banyak ni guru-guru kita yang memang mereka ni orang-orang yang spesialis dalam bab tausiah berkaitan Rasulullah. Bukan hanya Rabiul Awal, bulan lain pun buat. Sonok tuan, hidupkan dengan benda macam tu. Ya Allah, sonok. Saya pun akui kadang tak dan. Jadi dalam kereta tu nasyid dengan anak-anak. Sampai anak-anak ni boleh kenal silsilah Rasulullah ni daripada lagu. Saya pun tak hafal tuan, tapi depa lagi hafal daripada kita. Sebab di budak-budak ni makan semut kurang kot, kita ni benda tokok. Budak-budak depa hafal. Ya? Jadi kita usaha sama-sama. Saya tak kata saya baik, banyak ni kurang kita sebagai ayah kepada anak-anak ni. Dan saya yakin kita dalam ni pun tidak ada yang sempurna. Kita sama-sama mencari kesempurnaan dengan mendidik anak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi penutup, saya doa semoga Allah bagi kebaikan lah untuk pertemuan kita pada malam ni. Minta maaf atas sedikit kelewatan. Tadi saya dah prepare lah tajuk, saya tengok panjang sangat, takut tak habis. Sebab saya cerita tentang kanak-kanak dengan masjid lah, seronok sikit tu. Kita ambil sedikit kelainan untuk kita saling meraihkan. Dan jangan risau tentang budak-budak ni, bila kita dekat, dia dekat dengan masjid, dia bagi kebaikan untuk kita balik. Berkat dengan kaitan mereka. Dia pun tak buat dosa. Jarang dia pergi isap gam budak-budak usah ni. Rokok pun tak isap. Hai, dia isap rokok ni balong-balong ni. Jadi mungkin berkat doa yang mereka doa amin, doa tu imam itu baca isyak tadi, doa kita belum tentu makbul ni, doa mereka insya-Allah Allah angkat. Mereka tak ada apa, salah. Mana ada mereka main kutuk orang lah, apa semua tak ada. Mencurinya tidak, zinanya tidak, tak ada satu kesalahan yang mereka buat. Maka mungkin berkat doa mereka itulah Allah bagi keharmonian di tempat kita insya-Allah. Di kadar tu dulu Faris baca Abdullah nama ayah Nabi. Okey, balik belanja aiskrim lagi.
Cepat, hang mana ingat? Mai sini. Ni lagu ya. Kalau suruh pak dia tak ingat. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Lepas tu baca tentang Nabi, nama Nabi, ayah Nabi, tok wan Nabi, sampailah Abdul. Tok wan nama Nabi, siapa dia ayah Nabi, tok wan? Yang nasyid tu. Muhammad ibni Abdillah. Ibni Nabi Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Qusay ibnu Qilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Qinanah ibnu Quzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Udar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Pandai. Lagu ya. Tu dengan lagu tu boleh dengar Rasulullah. So banyak lagi saya rasa benda yang kita boleh usahakan. Even yang kecil, duk buah tu boleh buat mana pula dah. Duk atas mimbar tu. Dia boleh dia pun dengar dengan banyak dengan didikan qasidah lagu-lagu tu kan. Cuma sikit kalau dia suruh dia sebut tu dia tak terus lah, dia merapu sikit kadang. Dia ingat tapi dengan cara dia lah, tak apalah, pelan-pelan tuan. Tak jadi kewajipan pada umur ni, tetapi sebelum balik berakal wajib kenalkan Rasulullah kepada anak-anak. Kita usaha sama-sama. Jadikan ni masjid di Pulau Pinang yang mendidik anak-anak mengenal Rasulullah. Sebelum umur balik dan berakal itu mereka dah boleh menguasai apa tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rabiul Awal, tapi dalam setiap bulan yang lain insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, moga Allah bagi kebaikan. Dan saya mohon maaf lagi kalau atas kelewatan tadi, moga Allah bagi manfaat dan untuk pertemuan keberkatan dan pertemuan kita pada malam ni. Saya doakan tuan teruskan imarahkan masjid seperti ini, raikan anak-anak dengan masjid kita. Mak ayah bawa anak-anak, tak ada anak ambil cucu, tak ada anak colek jiran sebelah buat mai lah. Usahakan agar kita ada tanggungjawab dengan anak-anak ini, agar kita ada penyumbang untuk ada budak yang lain mai disebabkan kita. Tak kira lah dengan cara macam mana. Usahakan kenderaan itu jangan dikosongkan hanya datang seorang. Kita seolah-olah mementingkan diri untuk masuk syurga seorang. Bawalah anak-anak muda jumpa. Kalau anak-anak kawan kita, anak nakan kita, ajak mereka. Ajakkan itu tidak menjadi kesalahan pun. 10 kali ajak dia tak mai pun tak berdosa ke atas kita. Tetapi usaha kita itu mudah Allah pandang sebagai satu amal yang memberat timah amal. Tahniah pada ibu ayah yang bawa anak, moga istiqamah sampai mati. Dan moga anak hari ini kita pimpin tangan mereka masuk masjid. Mudah-mudahan satu hari anak-anak tangan ni memimpin tangan kita masuk ke dalam syurga Allah dengan asbab istiqamah tadi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mal kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar, kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada malam ini tangan yang banyak buat dosa, yang melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kalau kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Allah, Ya Allah, dalam bulan keberkatan Rabiul Awal ini, Ya Allah, kau jadikan kami, keluarga kami, anak-anak kami, anak khariah kami, Ya Allah, sebagai orang yang sentiasa memahami dan cuba mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau jadikan kami sebagai umat yang mengikuti segala perintah dan titah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau jadikan sebahagian akhlak kami, percakapan kami, perbuatan kami daripada apa yang didorongkan dan diteladankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, janganlah ada daripada kalangan kami, Ya Allah, jauhkan daripada majlis-majlis ilmu, Ya Allah, daripada rumah-rumahmu, Ya Allah. Kau jadikan kami, keturunan kami di antara orang istiqamah, boleh menghadirkan diri sekurang-kurangnya 1 atau 2 waktu dalam setiap hari untuk hadir ke masjidmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang ada mak dan ayah, izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak merendahkan suara dan
percakapan kami saat kami bercakap dengan mereka. Ya Allah, ya Allah, kalau mereka telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurgamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamu ya Allah kami bersandarkan sepenuh pengharapan. Ya Allah, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa baik kami. Ya Allah, rahmatilah masjid dan qaryah kami. Ya Allah, kau jadikan masjid ini sebagai hub yang menghimpunkan segenap lapisan umur masyarakat. Ya Allah, bukanlah hanya untuk kami solat semata-mata, tapi menghidupkan apa jua pusat komuniti yang bersandarkan kepada kebaikan kepada masyarakat kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.